Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyertai perbahasan Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, dan saya ingin merujuk kepada butiran 020000 pasukan projek penyaluran air mentah Pahang ke Selangor, dan juga butiran 09100 rancangan bekalan air negeri Selangor. Datuk Pengerusi, saya terpanggil untuk membahaskan perkara ini kerana semenjak kebelakangan ini terlalu banyak kenyataan yang dikeluarkan oleh kementerian dan kerajaan pusat yang amat mengelirukan, ya. Dan sebenarnya memang tujuan kerajaan pusat untuk memutarbelikkan fakta menjelang pilihan raya umum yang ke-13 dan cuba mengelirukan pandangan rakyat terhadap perkara pokok yang sedang kita hadapi pada hari ini. Kerajaan Negeri Selangor, untuk makluman Yang Berhormat Menteri, cukup committed, ya, untuk memuktamadkan penstrukturan semula industri perkhidmatan air di Negeri Selangor ke arah perkhidmatan yang holistik, berdaya maju dan affordable tariff untuk pengguna. Namun saya nak tegaskan di sini, keputusan kerajaan negeri itu berasaskan kepada dua prinsip. Pertama, ianya mesti mematuhi undang-undang. Yang kedua, ianya mesti memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor tidak akan menjadi jurucakap kepada tauke dan syarikat kroni. Ini yang sedang dilakukan oleh menteri, kementerian dan kerajaan pusat. Mereka bukan mempertahankan rakyat, tetapi mereka mempertahankan syarikat kroni. Ya. Saya akan memberikan fakta-fakta ini. Saya nyatakan tadi, yang pertama, kerajaan negeri ingin mematuhi dan memastikan kerajaan pusat terikat dengan undang-undang yang sedia ada dalam menstrukturkan semula industri perkhidmatan air ini bertepatan dengan Akta 655 Industri Perkhidmatan Air Negara ataupun WASIA yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat ini, yang memperjelaskan peranan kerajaan negeri sebagai peneraju industri perkhidmatan air. Itu undang-undang yang termaktub di dalam Akta 655. Dan kita bersetuju dan committed untuk menstruktur semula industri perkhidmatan air ini kerana industri air di negeri Selangor ini setelah diswastakan oleh kerajaan pusat dengan pentadbiran yang lama terlalu fragmented ataupun celaru dan tidak efisien, dan tarif yang dikenakan melampaui sehingga membebankan rakyat. Saya memberi contoh, Datuk Pengerusi. Kerajaan pusat telah memberi kelulusan kepada Syabas untuk menaikkan tarif air kepada 37% dalam tahun 2009, diikuti dengan kenaikan tambahan sebanyak 25% pada tahun 2012. Kalau Pakatan Rakyat tak menang pada tahun 2008, tahun 2012 ini kadar tarif air di Selangor dinaikkan 25% oleh kerajaan UMNO yang kononnya mendahulukan rakyat, menjadikan air di negeri Selangor kepada RM2.38 per meter padu. Kemudian disusuli dengan kenaikan lagi 20% pada tahun 2015 dan 10% pada tahun 2018. Ini bermakna pada tahun 2018 rakyat negeri Selangor perlu membayar RM3.15 per meter padu, dan harga ini terus melonjak naik kepada RM3.83 menjelang 2030. Sikit Gombak, boleh? Ya. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Gombak.
atas semua penjimatan ini yang telah kita elakkan ketika Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan negeri Selangor yang Muhammad Gombak, berapakah jumlah yang dapat kita selamatkan daripada wang rakyat diberikan kepada kroni yang disebutkan tadi? Berapa jumlah je kalau ingin saya tahu dalam 4 tahun yang lalu? Terima kasih. Jawab secara bertulis boleh yang mata. Saya jawab bertulis bila saya jadi menteri belah sana nanti. Tapi saya berani menjawab kerana saya ada fakta, tak payah bertulis. Berbanding dengan Menteri UMNO sekarang, tak berani jawab di dalam Dewan Rakyat. Saya nak beritahu dalam Dewan Rakyat ini, Pakatan Rakyat apabila diberikan amanah, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar mengambil keputusan tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat oleh kementerian dan kerajaan pusat, dan kita memberikan air percuma kepada rakyat Selangor, kita telah menjimatkan dalam tempoh 4 tahun 500 juta ringgit wang rakyat negeri Selangor. Ini kenyataan yang tidak boleh dinafikan oleh kementerian, Datuk Yang di-Pertua. Dan saya percaya kerajaan negeri Selangor perlu mempertahankan prinsip ini, kerana kita rasa kecewa kementerian sekarang seolah-olah menjadi jurucakap kepada syabas, bukan menjadi jurucakap kepada kepentingan rakyat di negeri Selangor. Oleh itu, saya meminta kementerian pada petang ini, Yang Berhormat Menteri, mengesahkan di dalam Dewan Rakyat, kena bercakap benar dan ikhlas, apakah kerajaan pusat benar-benar ingin memuktamadkan penstrukturan ini. Kerana pada 16 Januari 2008, Jemaah Menteri Kabinet, saya minta Yang Berhormat Menteri produce and adduce this evidence dalam Dewan Rakyat dengan izin. 16 Januari 2008, Jemaah Menteri Kabinet telah bersetuju supaya kerajaan negeri Selangor mengambil 3 keputusan. Pertama, KDEB, iaitu anak syarikat kerajaan negeri Selangor, diberikan kontrak pembinaan pakej utama secara rundingan terus untuk projek Langat 2. Maknanya pada 16 Januari 2008 kerajaan pusat telah pun bersetuju memberikan kepada kerajaan negeri Selangor untuk mendapat pakej utama pembinaan Langat 2. Yang kedua, Jemaah Menteri Kabinet juga telah bersetuju supaya kerajaan negeri melalui KDEB mengambil alih operasi dan penyelenggaraan bagi rawatan dan pembekalan air di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, termasuk loji rawatan air Langat 2. Dan yang ketiga, Jemaah Menteri Kabinet juga telah bersetuju pada 16 Januari 2008 supaya kerajaan negeri Selangor bekerjasama dengan kementerian untuk melaksanakan penstrukturan semula perkhidmatan air di negeri Selangor. Persoalannya, mengapa 2 bulan kemudian setelah UMNO dikebumikan di negeri Selangor, kerajaan pusat tidak menghormati keputusan yang telah dibuat dalam Jemaah Menteri Kabinet? Saya minta Yang Berhormat Menteri nyatakan secara terus terang dan ikhlas di dalam Dewan Rakyat ini, mengapa kerajaan pusat hari ini berdolak-dalik dan tidak menghormati akta wasiat yang telah diluluskan di dalam Parlimen dan keputusan Jemaah Menteri Kabinet yang dibuat pada 16 Januari 2008. Jelas menunjukkan bahawa kerajaan pusat bermain politik dan cuba menghukum rakyat negeri Selangor yang telah menolak kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2008. Datuk Pengurusi, masa terhad Yang Hormat. Tak payahlah ya. Pendek saja. Dah habis masa Yang Hormat. Saya ingin mendapatkan pandangan Yang Berhormat Gombak di mana harga air ini, adakah ianya berkaitan dengan dasar penswastaan air kepada syarikat-syarikat swasta seperti
apa yang berlaku di Johor juga, sekarang dia diswastakan dan ia merupakan air yang paling mahal seluruh negara. Dan kalau kita tak ambil alih di negeri Selangor, air Selangor juga yang akan menjadi air yang paling mahal di negeri Selangor. Adakah ini merupakan dasar untuk meningkatkan harga air dengan menswastakan semua perkhidmatan air kepada kroni-kroni Barisan Nasional? Yang berhormat Petaling Jaya Utara dan Datuk Pengurusi, kalau kita melihat kepada Akta Wasia yang saya sebut tadi, Akta 655, Yang Berhormat Menteri mempunyai kuasa ya, untuk menganugerahkan pengurusan industri air ini kepada kerajaan negeri ataupun syarikat. Dan kerajaan pusat telah menyerahkan di negeri Melaka, negeri Sembilan, negeri Perak kepada kerajaan negeri. Mengapa tidak dilakukan kepada negeri Selangor? Dan kalau saya sebut tadi, keputusan pun telah dibuat pada 16 Januari. Mengapa berdolak dalik pada hari ini? Jadi rakyat kena tahu bahawa putar belit ini adalah permainan kerajaan pusat. Akhirnya Datuk Pengerusi, Sebelum akhir boleh sikit tanya. Saya nak minta persetujuan daripada Gombak. Boleh ke tidak? Boleh ya? Sikit. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak tanya ni sebab ada permintaan daripada rakan-rakan BBC kata perlu ada kaedah melihat hasil audit lebih baik dikata, dan dirujuk kepada kes-kes di negeri-negeri anda di bawah pakatan. Saya nak tanya, bersetuju tak Yang Berhormat Gombak? Sekarang ni untuk kes projek penyaliran air mentah daripada Pahang ke Selangor ni, ada satu isu yang banyak kali dibangkit tapi tidak ada jawapan. Bersetujukah Gombak kalau kita gesa supaya ada satu laporan menyeluruh tentang projek ini yang bermula seawal 1999, yang mana ada lagi pinjaman yang dikata belum ditebus, kalau ikut pada kenyataan ini ditebus sehingga tahun 2039, pinjaman daripada pihak luar untuk tujuan pelaksanaan projek ini yang masih lagi tertangguh. Boleh tak kalau kita gesa ada satu penyiasatan menyeluruh tentang projek ini, kita nak tahu kenapa jadi masalah sehingga antara bebanannya dikatakan 2001 pengeluaran bond global berjumlah 1.75 bilion ringgit dengan kadar faedah yang tinggi 75% tahun. Boleh tak Gombak bersetuju atas cadangan ini? Terima kasih. Terima kasih Nama Kota. Saya bersetuju. Malahan kalau kita rujuk kepada Hansard Parlimen, pernah dibangkitkan dalam sesi soal jawab supaya dijalankan satu audit. Namun kementerian telah memberikan jawapan bahawa kementerian tidak bersetuju untuk dijalankan audit. Maknanya seolah-olah ada usaha untuk menutup penyelewengan yang berlaku sebelum Pakatan Rakyat diberikan amanah. Datuk Pengerusi, satu perkara penting yang sering dimainkan oleh kerajaan pusat, ya, khususnya kementerian, ialah akan berlaku krisis air di negeri Selangor. Timbalan Perdana Menteri telah membuat kenyataan bahawa krisis air akan berlaku pada tahun 2014. Hari ini kita dengar Timbalan Menteri pagi tadi, Yang Berhormat Menteri, beritahu dalam Dewan Rakyat krisis air akan berlaku pada tahun 2017. Seolah-olah tarikh krisis ini disesuaikan dengan tarikh pembinaan Langat 2. Sebab kalau kita setuju dengan pembinaan Langat 2, ianya mungkin mengambil masa di antara 3 hingga 4 tahun. Maka kalau dibina tahun depan 2013, siap tahun 2017, maka pada ketika itu berlaku krisis air. Maknanya kementerian sendiri tidak ada satu kajian yang menyeluruh untuk meneliti perkara ini. Cuma saya nak nyatakan tidak ada krisis air di negeri Selangor. Saya nak bagi contoh dan fakta. Datuk Pengerusi, di Selangor ini kita ada 34 loji rawatan air. Dan keupayaan pengeluaran, ya, kapasiti untuk kita mengeluarkan air di 34 loji rawatan adalah sebanyak 4,832 juta liter sehari. Dan pengagihan air terawat kepada pengguna di seluruh Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang dikendalikan oleh Syabas, kita sedia maklum bahawa keupayaan pengagihan air terawat
yang boleh diagihkan oleh Syahbaz adalah sebanyak 4,436 juta liter sehari. Purata permintaan air terawat oleh Syahbaz adalah sebanyak 4,384 juta liter sehari. Oleh itu, jika kita bandingkan kapasiti pengagihan sistem Syahbaz, kita masih ada reserve air sebanyak 1.2%. Baik, kementerian akan berhujah bahawa 1.2% ini adalah terlalu marginal. Walau bagaimanapun, jika kita bandingkan dengan potensi pengeluaran oleh 34 loji rawatan air, reserve bekalan air adalah sebanyak 10.2%, iaitu 4,832 juta liter sehari keupayaan pengeluaran ditolak dengan 4,384 iaitu permintaan, maka kita ada perbezaan sebanyak reserve sebanyak 10.2%. Ini bermakna dakwaan bahawa Selangor sedang menghadapi krisis kekurangan air adalah kenyataan yang boleh mengelirukan. Kita mempunyai reserve sebanyak 10.2% dan kita tahu masalah di peringkat pengagihan yang perlu diberikan perhatian supaya air yang berupaya dikeluarkan oleh 34 loji rawatan air itu dapat sampai terus kepada pengguna. Sudah tentulah isu yang besar di sini ialah soal air yang tidak ataupun non-revenue water, ya. Dan saya ada statistik di sini. Rakyat perlu tahu bahawa jumlah penggunaan sebenar, ya, jumlah penggunaan sebenar air di negeri Selangor adalah sebanyak 2,957 juta liter sehari. Ini bermakna terdapat kadar air tidak berhasil sebanyak 32.6% NRW. Saya telah nyatakan tadi permintaan ada 4,384 juta liter sehari. Tetapi penggunaan sebenar air hanya 2,957 juta liter. Ada perbezaan di situ sebanyak 32.6% ataupun 1,427 juta liter sehari. Sedangkan kapasiti pengeluaran untuk loji rawatan air di Langat hanyalah 1,130 juta liter sehari. Reserve ataupun NRW yang kita ada jauh lebih tinggi daripada kapasiti pengeluaran oleh Langat 2. Maka bagi saya yang penting di sini, seperti yang terkandung dalam perjanjian konsesi oleh kerajaan pusat dengan syarikat sebelum ini, salah satu syaratnya ialah mesti menurunkan kadar NRW daripada 32.6% kepada sekurang-kurangnya 20 hingga 15%. Walaupun saya faham NRW ini tidak boleh diturunkan sehingga kadar 0%, tetapi mesti ada kesungguhan dan komitmen untuk menurunkan kepada 20 ataupun 15%. Ya, kalau ini berlaku, Datuk Seri Pengurusi, kita dapat selamatkan di antara 15 hingga 20%. Tambahan pula reserve yang saya sebut tadi, kita ada 10%, maka tidak akan berlaku krisis air di negeri Selangor dan tidak ada keperluan mendesak untuk menggesa kerajaan negeri meluluskan pembinaan Langat 2 pada ketika ini. Saya tidak menolak kemungkinan ada keperluan untuk pembinaan Langat 2, tetapi bukan pada hari ini, bukan pada saat ini, kerana pada ketika dan saat ini kerajaan negeri Selangor mampu menguruskan industri air ini dengan lebih baik dan bertanggungjawab berbanding dengan kerajaan pusat dan syarikat-syarikat kroninya. Dan saya berharap kerajaan pusat segera terikat dengan wasiat, patuh kepada undang-undang, jangan main politik, jangan hukum rakyat Selangor, dan mesti bersetuju dengan kerajaan negeri Selangor untuk memuktamadkan penstrukturan air ini dengan segera. Terima kasih, Datuk Pengerusi.